Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam ini marilah sama-sama kita menyambung hadis yang ke-11, hadis yang ke-20 daripada bab taubat. An Zaid bin Hubais qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal kuffain faqala ma ja'aka bika ya Zaid faqultu bitira'a al-ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal kuffaini ba'da al-gha'iti wal bawli wa kuntam ra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin minal gha'itin wa bawlin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu 'indahu iznadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jawhariyyun ya Muhammad fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um faqultu lahu wayhak ughdud min sautik fa innaka indan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhitu an hadha faqala wallahi la aghdud qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu 'abdihi aw yasiru raqibu fi 'abdihi 40 aw 70 'aman qala Sufyan ahadu ruwati qibala Syam talaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lainnya, dan kata Imam Tirmizi hadis ini hasan lagi sahih. Daripada Zaid bin Hubais, katanya Zaid bin Hubais ini bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tabi'in, anak murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Hubais berkata bahawa aku datang berjumpa Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya mengenai menyapu sarung kaki kulit, stokeng kaki kulit. Maka Safwan yang diperbuat oleh orang-orang ni, maka Safwan bertanya, mengapa engkau datang wahai Zaid? Aku menjawab, untuk menuntut ilmu. Safwan berkata, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana gembira dengan apa yang dituntutnya itu. Aku, iaitu Zaid, pun berkata, telah timbul keraguan di hatiku mengenai hal menyapu stokeng kulit sesudah membuang air besar dan air kecil, sedangkan engkau adalah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin tahu, adakah engkau pernah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sesuatu perkara tentang hal itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda menyuruh kami apabila kami bermusafir supaya tidak membuka khuf
selama 3 hari dan 3 malam. Malaikat berhadah besar, itu berjunuk lah, malaikat berjunuk. Kena tanggal kangkung dan kena ambil, kena basuh kaki seperti biasa. Juga tidak perlu dibuka kerana buang air kecil, buang air besar dan tidur. Kemudian aku bertanya lagi, adakah engkau pernah mendengar baginda menyebut mengenai kasih sayang? Jawabnya, ya, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, tiba-tiba seorang badui memanggil baginda dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat, "Hai Muhammad." Rasulullah SAW menjawab dengan nada yang sama, dengan nada yang sama, "Ya, aku berkata Zaid." Zaid berkata, "Ya, aku berkata, iaitu Zaid." Aku berkata kepada orang badui itu, "Malangnya engkau, rendahkan suaramu. Sesungguhnya engkau berada di samping Rasulullah SAW. Engkau sepatutnya tidak bersuara sedemikian." Kata badui itu lagi, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku." Tidak mahu merendahkan suaranya depan Nabi SAW. Bagaimana orang yang mengasihi sesuatu, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW. Orang Arab Badui itu tanya Nabi, bagaimana orang yang mengasihi sesuatu kaum tetapi tidak dapat mendampinginya? Lantas Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan berjumpa dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat kelak. Kemudian Rasulullah SAW terus bercerita kepada kami mengenai peristiwa sebuah pintu gerbang di sebelah barat yang lebarnya sejauh jarak 40 hingga 70 tahun perjalanan dengan menunggang binatang. Mana Tuhan, huraian mana hadis ni, Tuhan membuka satu pintu dari arah barat. Luas pintu itu, kalau orang menaiki kuda, adalah selama 40 ataupun 70 tahun perjalanan. Luasnya pintu taubat Allah Ta'ala buka. Kata Abu Sufyan, seorang perawi hadis, pintu gerbang itu letaknya di sebelah negeri Syam yang dijadikan sejak dia, iaitu Allah Ta'ala menjadikan segala lapisan langit dan bumi terbuka untuk taubat dan tidak tertutup sehingga terbitnya matahari dari arah barat. Bila matahari terbit dari arah barat, Allah Ta'ala tak terima dah, Allah Ta'ala tutup pintu taubat. Mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan ilmu, mana besarnya kenapa pahala menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan kelebihan ilmu dalam mana kelebihan menuntut ilmu ialah menuntut ilmu agama, bukan menuntut ilmu dunia. Ilmu dunia boleh atas dunia saja. Ilmu agama boleh atas dunia dan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pada hari kiamat kelak. Dan ilmu agama ditekankan, mana Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala menekankan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW supaya belajar ilmu agama. Bahkan ulama mengatakan ilmu agama ni merupakan satu bentuk jihad, termasuk dalam kategori berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab agama ini tertegak dengan dua perkara. Tertegak dengan ilmu. Agama tertegak dengan ilmu dan penjelasan, keterangan. Dan agama Islam juga tertegak dengan sejati. Yang kedua, nombor dua, tertegak dengan sejati. Mana dengan pedang, zaman dulu dengan pedang, dengan tombak, dengan mata panah, dengan tombak.
Dan ulama mengatakan, sebahagian ulama mengatakan noktabul lebihnya menuntut ilmu agama ni lebih afdal daripada berjihad pada jalan Allah Ta'ala dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan senjata. Sebab apa ulama kata lebih afdal daripada berjihad pada jalan Allah Ta'ala dengan menggunakan senjata? Kerana memelihara syariat, memelihara agama Allah mesti dengan ada ilmu. Kena ada ilmu. Nak jaga agama Allah, kena ada ilmu agama. Dan berjihad dengan senjata pada jalan Allah Ta'ala mesti kena ada ilmu agama. Macam mana nak berjihad pada jalan Allah Ta'ala, Nabi telah ajar di dalam hadis Nabi telah ajar berperang di dalam peperangan. Tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh padri, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh utusan, sami-sami tidak boleh bunuh. Di dalam peperangan Nabi dah ajar cara-cara berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Mesti berjihad kena ada ilmu agama. Kalau berjihad tak ada ilmu agama, pakai bunuh biar orang ni bunuh orang ni, orang ada usalah pun bunuh, orang tua pun bunuh. Dan ulama mengatakan dalam membahagikan harta rampasan perang mesti kena ada ilmu juga, kena belajar tentang ilmu membahagikan rampasan perang. Semuanya mesti berdasarkan kepada ilmu agama. Sebab Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengangkat, memuliakan orang yang mempunyai ilmu agama berbanding dengan orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat Allah Ta'ala angkat. Dan di dalam hadis ini Nabi mengatakan malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Malaikat menghormati, membesarkan kepada penuntut ilmu agama. Dan di dalam hadis ini juga disebut Zaid bin Hubais, dia bertanya kepada Safwan bin Asad. Zaid bin Hubais dia tanya kepada Safwan bin Asad, dia ada keraguan sedikit berkenaan dengan safu di atas dua khuf selepas kencing dan berak. Ada safu di atas dua khuf, mana dalam Al-Quran tak tahu sebut safu di atas dua khuf dalam bab ambil air semayang. Nah, Allah Ta'ala suruh basuh dua kaki kamu hingga kedua buku lali. Itu disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu Safwan bin Zaid bin Hubais tanyalah Safwan bin Asad, dia adakah boleh sapu di atas dua khuf? Dia ada keraguan sikit, dia tak tahu tentang hadis berkenaan sapu di atas dua khuf. Lalu Safwan bin Asad menjelaskan kepada Zaid bin Hubais bahawa sapu di atas dua khuf ni haru, boleh sapu di atas dua khuf. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyuruh mereka apabila mereka di dalam perjalanan musafir, bahawa mereka tidak boleh menanggalkan, jangan menanggalkan khuf mereka, jangan menanggalkan stokin kulit mereka. Malaikat berjunub. Kalau orang tu berjunub, mana kena mandi junub lah, mana kena ambil mayat seperti biasalah. Kalau setakat kecing berak, ambil air sembahyang, kemudian sampai kat kaki, sampai kat tu khuf tu, sapu di atas khuf sahaja. Dan ulama mengatakan telah sabit mana telah datang di dalam hadis yang sahih daripada hadis bin Mughirah, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, hadis yang menunjukkan bahawa boleh sapu di atas dua khuf. Hadis yang sahih. Ni yang hadis yang kita baca ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ni hasan sahih. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawa Mughirah bin Syu'bah ni dia pernah bersama Nabi SAW di dalam musafir. Masa ketika Nabi musafir, lalu tengah-tengah musafir itu Nabi
berhentilah, Nabi berhenti nak sembahyang. Lalu Nabi mengambil wuduk. Nabi SAW mengambil wuduk. Tiba-tiba Mughirah menundukkan kepalanya untuk mencabut khuf Nabi SAW. Lalu Nabi kata, da'huma fa inni adqaltuhuma tahirataini. Biarkan kedua-dua khuf itu jangan ditanggalkan, tidak ditanggalkan. Aku memakai kedua-duanya dalam keadaan bersih. Mana di antara syarat nak pakai khuf, mestilah sebelum dia pakai khuf, mestilah dia dalam keadaan berwudu. Bukan masa pakai khuf tu dia dalam keadaan berhadas, tidak ada wudu. Syarat nak pakai khuf, mesti dia pakai dalam keadaan bersuci, ambil air sembahyang siap-siap, kemudian baru pakai khuf. Tengah-tengah musafir, macam Nabi sebutlah. Macam Nabi sebut, bila nak ambil, bila sapa kat kaki tu, jangan tanggalkan khuf, sapu di atas dua khuf saja. Dan ulama mengatakan lagi, perbahasan di kalangan ulama, mestilah bersuci dengan air. Mana sebelum nak pakai khuf, dia kena mengambil wudu, mesti bersuci dengan wudu, dengan air. Bukan bersuci dengan tayamum. Mana ada juga, mana kalau orang tu, kalau dia memakai khuf dalam keadaan dia bersuci dengan tayamum, mana dia tak ada air, kampung dia tak ada air, rumah dia tak ada air, kawasan dia tak ada air, kemudian dia bertayamum, kemudian lepas tayamum dia pakai khuf. Mana tengah-tengah musafir tu, ulama mengatakan dia tidak boleh sapu di atas dua khuf. Dia kena tanggalkan khuf tu, kemudian ambil sembahyang seperti biasa, basuh kaki seperti biasa. Mana dalam masalah dia boleh. Dalam masalah dia kena tanggalkan khuf juga. Itu ulama kata, mesti sebelum pakai khuf kena berwuduk. Kemudian ulama mengatakan lagi, mesti sapu di atas dua khuf. Mana dalam ketika berhadas kecil. Mana ketika musafir tu dia ketuk, ataupun hadas kecil seperti kecing, darah ke, kalau seseorang itu berjunub, keluar air mani berjunub ke, mana tidur kemudian bermimpi keluar air mani, maka ulama mengatakan tidak boleh dia sapu di atas dua khuf. Mana dia kena tak biasa ambil wuduk, kemudian mandi junub, basuh kaki seperti biasa, dia tidak boleh sapu di atas dua khuf. Kemudian syarat nak pakai khuf, mestilah sapu khuf tu pada masa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maknanya ketika musafir, masa yang ditetapkan oleh Nabi 3 hari dan 3 malam bagi orang yang musafir. Ulama mengatakan, apabila habis tempoh dah 3 hari dan 3 malam, maka dia tidak boleh sapu dah. Dia tidak boleh sapu di atas dua khuf. Mesti dia kena menanggalkan dua khuf, kemudian dia ambil air sembahyang seperti biasa. Sebab habis tempoh dah 3 hari dan 3 malam. Contohnya ulama mengatakan, apabila habis tempoh dah 3 hari dan 3 malam, tetapi dia ni dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka ulama mengatakan walaupun habis tempoh dah, tapi dia dalam keadaan bersuci, dia boleh bayang seperti biasalah. Nama dia tidak batal bersuci, tidak batal wuduk dia, mana walaupun habis tempoh 3 hari dan 3 malam, mana tak batal wuduk dia. Tetapi ulama mengatakan apabila dia nak berwuduk selepas habis tempoh, dia kena basuhlah dua kaki seperti biasa, tak boleh sapu dari atas dua khuf. Kemudian dalam hadis ini menyatakan lagi, dalam perbahasan fiqh lah, kemudian Zaid bin Hubis bertanyakan Safwan bin Asal, adakah dia pernah mendengar daripada Nabi SAW bersabda tentang kasih sayang?
Ada Nabi kata, lalu Safwan bin Assal menyebut suatu kisah orang Arab Badui, yang mana orang Arab Badui ini dia melaung, dia jumpa dengan Nabi, kemudian dia melaung dengan suara yang agak kuat, cakap kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Al-Quran Allah Taala larang cakap kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lawan dengan kata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Lalu Safwan bin Assal berkata, tegur orang Badui ni, waihak, malam ini, warnamu ni, kenapa mu ni? Kenapa kamu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang kuat, dengan suara yang tinggi, sedangkan Allah Taala bersabda di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu berkata-kata kepadanya dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, dengan sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Cakap dengan Nabi dah boleh dengan suara yang tinggi. Kalau dengan orang lain boleh lah dengan suara yang tinggi. Antahbata a'malukum, menyebabkan terhapus segala amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Dalam keadaan kamu tidak sedar bercakap tinggi dengan Nabi, menyebabkan amalan kamu terhapus. Tapi orang Arab Badui ini memang dah tahu tentang adab, sebab dia jauh daripada ilmu, jauh dah duduk ke ulu, nak tahu kan dia tentang ilmu agama, duduk ke ulu hilir ni. Memang orang ni jauh daripada ilmu agama. Dan bila orang Arab Badui ni cakap kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara yang mana? Dengan suara yang tinggi, dengan suara yang kuat, sebagaimana yang dia tanya. Dia cakap kasar dengan Nabi, Nabi pun cakap kasar dengan dia. Nabi ikut era dia. Mana Nabi ni bercakap dengan orang mana sesuai dengan kemampuan akal dia. Nabi tengok kemampuan akal dia setara, Nabi cakap mengikut sesuai dengan kemampuan akal seseorang. Lalu orang Arab Badui ni tanya Nabi. Apa yang orang Arab Badui ni tanya Nabi? Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihi. Orang Arab Badui ni mengatakan, dia mengasihi, seseorang itu mengasihi sesuatu kaum, akan tetapi amalan dia ni tidak sama dengan amalan mereka. Dia sayang kepada satu kaum, tapi amalan dia ni nak banding dengan amalan orang ni jauh langit dan bumi. Lalu bersama siapakah orang ni? Adakah dia ni bersama dengan mereka ataupun tidak? Adakah dia ni boleh bersama dengan mereka, boleh bersama dengan orang yang dia sayang, ataupun tidak boleh bersama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia sayang pada hari kiamat kelak. Ini nikmat yang besar. Maksudnya walaupun kita sayang kepada orang tu, tetapi amalan kita tak sama dengan orang tu, kita dapat bersama dengan dia pada hari kiamat kelak. Mana jika kita sayang kepada artis, maka pada hari kiamat kelak kita akan bersama dengan artis. Kalau kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sayang para ulama yang benar-benar ikhlas menyampaikan ilmu agama, yang menegakkan agama Allah, kita bersama dengan mereka pada hari kiamat.
Kalau kita sayang dengan orang yang buat maksiat, dengan orang kafir, wal-iyazubillah, maka kita akan bersama dengan orang itu pada hari kiamat kelak. Ini pentingnya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berpesan di dalam hadis yang lain, dalam hadis berkaitan dengan hadis inilah diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki. Seorang lelaki ini dikhabar dia sayang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu bersama dengan orang musayang. Musayang kepada Nabi, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, maka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang mana Allah itu tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Seterusnya dalam hadis ini menyatakan berkenaan dengan taubat. Hadis yang menyatakan iaitu Allah Taala sentiasa membuka pintu taubat dan tidak menutupinya dan tidak menutup pintu taubat. Mana luahnya pintu taubat itu adalah tidak terhingga, Nabi kata dalam hadis ini. Dan oleh ulama dan ada yang dikabur, Tuhan membuka dalam hadis ini kabur, Tuhan membuka satu pintu dari arah barat. Luas pintu itu kalau orang menaiki kuda adalah selama 40 ataupun 70 tahun perjalanan. Maka kita ambil peluanglah sebelum masa kita sihat, masa kita tak sakit, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ada buat dosa dengan Allah Taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada buat dosa dengan manusia, kita kena settle, kita kena minta maaf dengan manusia. Contohnya manusia itu mati meninggal dunia, kita ada ngompak ke dia, kita ada kata ke dia mati dah, kita nak minta maaf dengan dia tak ada dah. Kita istighfar untuk dia, minta ampun untuk orang yang sudah mati. Mudah-mudahan dia mengampun, dia memaafkan kita pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan gitu tu. Untuk kalau orang tu dah matilah, kita tak ada minta maaf, kita tak sempat minta maaf kepada orang tu, kita istighfar untuk dia. Itu cara-cara bertaubat kalau orang tu dah mati. Kita tengok pengajaran hadis. Ulama pengajaran hadis ini mengatakan orang yang tidak memahami hukum-hukum agama wajib berusaha untuk bertanya. Kena bertanya dengan orang yang pakar lah, dengan orang yang alim dalam ilmu agama. Seterusnya pengajaran yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu sentiasa mendapat keredaan Allah dan didampingi oleh para malaikat. Mana itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang, kerana tunjuk aku ni banyak ilmu lah, aku ni hebat lah. Ni mana orang tu menuntut ilmu bukan kerana nak mencari keredaan Allah Taala, tetapi nak riak, nak kehebatan, nak suruh orang puji semata-mata. Seterusnya pengajaran yang ketiga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber rujukan. Mereka merupakan orang yang banyak mengetahui hukum kerana mereka sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafaz keterangan-keterangan baginda. Pengajaran yang keempat, hukum menyapu stok yang kulit yang terkenal lah kat negara Arab, terkenal. Dan hadis tentang menyapu ni hadis mutawatir, hadis yang ramai diriwayatkan oleh
para sahabat Nabi SAW, bukan seorang, dua orang, tiga orang. Mana banyak diriwayatkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh para sahabat daripada Nabi SAW. Hadis menyapu khuh. Mana hukum menyapu khuh ni dibolehkan selama 3 hari 3 malam dalam satu perjalanan musafir, selagi seseorang itu tidak berhadas besar, mana tidak berjunub, mana lagi seseorang itu tidak berjunub, boleh dia menyapu di atas 2 khuh. Pengajaran yang kelima, Rasulullah SAW sentiasa melayang semua golongan umat manusia, walaupun orang Badui yang kasar perangai, Nabi layan juga. Nabi orang Arab Badui itu bersifat kasar, Nabi pun bersifat kasar dengan dia. Nabi balas mengikut apa sama dengan orang Badui. Nabi cakap sama dengan orang Badui cakap. Dan pengajaran dalam hadis ni, orang yang mengasihi keluarga akan dapat ganjaran dan akan bertemu, akan mengasihi keluarga saja. Mana dalam hadis ni bukan apa mengasihi keluarga saja, mana mengasihi orang yang dikasihi, tak kira siapa dia. Mengasihi ulama, mengasihi Nabi SAW. Mana bukan mengasihi keluarga. Orang yang mengasihi Nabi itu yang paling penting kali, mengasihi Nabi, maka dia akan bertemu pada hari kiamat kelak dengan Nabi SAW. Mana akan dapat ganjaran dan akan bertemu di akhirat, walaupun tidak dapat ditemui di dunia. Pintu taubat, pengajaran yang ketujuh, pintu taubat sentiasa dibuka luas oleh Allah untuk hamba-hambanya kembali kepadanya dengan memohon ampun sebelum terlambat. Itu di antara pengajaran daripada hadis. Oleh kerana masih ada lagi, kita baca hadis yang seterusnya. Hadis daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Mana kita baca tu makna dia daripada Abu Sa'id ila akhir hadis dipanjang sikit, ila akhir hadis, daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Mana banyak dia bunuh orang, 99 orang dia bunuh. Kemudian dia ingin bertaubat. Dicarinya seorang yang paling alim. Mana dia cari seorang yang paling alim, tapi dia cari orang yang paling alim. Dia tanya orang, kemudian lalu ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadat. Mana bukan orang alim, orang tunjuk kepada dia bukan orang alim, orang yang kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Mana kuat ibadat saja tapi tidak ada ilmu agama. Beribadat tanpa ada ilmu agama, dia beri manfaat. Kena buat ibadat berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Mesti kena ada ilmu nak buat ibadat. Mana nak buat apa ibadat kena ada ilmu. Kalau nak buat ibadat tanpa ada ilmu, mana tak ada beri manfaat lah. Mesti kena ada ilmu. Tak sah ibadat kalau tak ada ilmu. Mana nak sembahyang kena ada ilmu. Nak sembahyang kena ada ilmu. Nak puasa kena ada ilmu. Nak buat apa-apa ibadat mesti berdasarkan ilmu. Lalu dia menyatakan, dikabur kepada rahib, kepada orang yang kuat beribadat ni. Dia menyatakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Lalu apakah dia boleh bertaubat?
Lalu jawab ahli ibadat itu, tidak. Ni ahli ibadat ni kamu dok terus. Allah Ta'ala tak terima ya taubatmu sebab kamu banyak melakukan ibadat. Sebab banyak membunuh orang. 99 orang bunuh orang. Macam mana Allah Ta'ala nak terima taubatmu? Dia tahu macam mana Allah Ta'ala nak terima taubat orang tu. Dia tahu macam mana. Lalu dibunuhnya. Bila orang ni kabar taubat tok ahli ibadat ni kabar taubatmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, lalu dibunuhnya pula ahli ibadat itu. Lalu kini jumlah orang yang dibunuh berjumlah 100 orang. Campur dengan orang ibadat, 100 orang dia bunuh. Kemudian dia mencari orang yang paling alim. Maka ditunjukkan kepadanya. Selepas itu barulah dia bertemu dengan orang yang alim sungguh. Bukan orang ahli ibadat, bukan orang yang alim sungguh dia jumpa. Lalu maka beliau menyatakan kepada orang alim itu bahawa dia telah membunuh 100 orang. Apakah dia boleh bertaubat? Jawabnya, orang alim, ya, sesiapa berhajat bertaubat, tiada siapa yang boleh menghalangnya. Tiada siapa yang boleh menghalangnya berbuat demikian. Pergilah kamu ke suatu tempat, mana diterangkan sifatnya di mana terdapat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadatlah bersama mereka dan janganlah kembali ke negerimu, kerana negeri itu tempat penjahat. Mana orang alim tersebut memberitahu kepada lelaki itu bahawa sekiranya dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat daripada dosa-dosa dia bunuh 100 orang tu, dia hendaklah pergi ke negeri lain dan meninggalkan tempat duduk dia, tempat asal dia. Bila dia meninggalkan tempat asal dia, automatik dia meninggalkan kawan-kawannya yang jahat. Bila taubat lagu mana pun, bila dah duduk sekali dengan orang jahat, maka kecek dia orang jahat mana akan terjumuh kau. Lambat laun akan terjumuh, akan dikecek oleh kawan-kawan ni yang jahat. Maka ulama ni nasihat kepada dia, kalau mu nak taubat, mu pindah ke negeri lain, jangan duduk sini. Kalau mu duduk sini, muka akan dikecek, akan ditipu oleh kawan-kawanmu yang jahat. Dan ada disebut di dalam hadis Nabi, sebut selingan sikit, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, masalul jalisis salih wasu kahamilil miski wa nafikil kir. Fahamilil miski imma ayyuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikul kiri imma an yuhrika siyabaka wa imma an tajida rihan qabisatan. Nabi kata bandingan teman untuk berdamping yang baik dan teman yang buruk iaitu jahat. Laksana seorang penjual minyak kasturi yang berbau wangi dan seorang tukang besi yang berbau busuk. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu kerana baranya terpercik, dan juga kamu mendapatkan bau yang buruk. Mana hadis ni menjelaskan bandingan orang yang berkawan bersama orang jahat dengan orang yang berkawan bersama dengan orang baik. Berkawan dengan orang jahat adalah seperti berhampiran dengan tukang besi. Manakala berkawan dengan orang yang baik adalah seperti bersama dengan penjual minyak atur yang mempunyai bau wangian. Mana apa yang dipahami daripada sabda Nabi SAW, bahawa sekiranya kita berkawan dengan orang yang menjual minyak atur, sama ada kita membeli minyak tersebut ataupun kita hanya menyapu minyak tersebut, dua-duanya bau atur itu
sama ada kita beli ataupun kita menyapu minyak tersebut. Dua-dua tu kita boleh bau lagi. Bawang tu sampai kepada kita. Mana boleh, bawang itu boleh dihidup lagi. Ini adalah bandingan sekiranya kita berkawan dengan orang yang baik. Pada masa yang sama, nama kita turut menjadi baik. Kalau kita kawan dengan orang baik, nama kita akan jadi baik itu. Kalau kita kawan dengan orang jahat, nama kita akan jadi jahat itu. Mana ulama mengatakan lagi, keterangan daripada hadis ini, sebaliknya sekiranya kita berkawan dengan tukang besi, Nabi menegaskan sama ada kita terkena bara api kecil pada baju yang boleh menyebabkan baju terbakar ataupun mendapatkan bau busuk yang datang daripada tukang besi tersebut semasa dia menghembuskan alat yang digunakan untuk memanaskan besi. Inilah bahannya kalau kita berkawan dengan orang yang jahat, nama akan menjadi jahat. Berbalik dengan hadis ini, balik dengan hadis, sebab itulah ulama ni kata kalau mu nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, betul-betul bertaubat, mu kena hijrah ke negeri lain, jangan duduk sini. Kalau duduk sini, mu akan dikecek oleh kawan-kawanmu yang jahat, mu akan jadi jahat balik. Lalu sambung hadis Nabi SAW, maka orang itu pun menuju ke sana. Orang yang bunuh 99 orang ni, orang tu pun menuju ke sana. Dalam perjalanannya itu dia telah mati mengejut. Dia dah sampai ke negeri yang dia nak tuju tu. Lalu kemudian bila mati mengejut, tengah perjalanan mati mengejut, kemudian berlakulah pertengkaran antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Mana ulama mengatakan roh orang yang mati, sekiranya roh tersebut ialah seorang yang baik, maka malaikat rahmat yang akan ambil roh itu. Bila seseorang itu mati, bila seseorang yang mati itu jahat, roh yang jahat itu malaikat azab yang akan ambil roh yang jahat itu. Maka dalam hadis ni, orang ni mati, sampai tengah jalan mati, dan dia tidak sempat sampai ke tempat yang dia nak tuju, tak apa lagi. Lalu berlaku pertengkaran antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia telah datang untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Kata malaikat azab pula, sesungguhnya dia belum pernah langsung melakukan amal kebajikan. Balah malaikat rahmat nak ambil roh ini, malaikat azab pun nak ambil roh ini. Malaikat rahmat kata dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Malaikat azab kata dia tidak pernah melakukan kebaikan sikit pun, tak pernah sekali pun. Lalu datang kepada mereka malaikat yang berupa seorang manusia sebagai hakim di antara mereka. Mana malaikat ni boleh berupa dengan rupa manusia. Mana begitu juga jin dan iblis boleh berupa juga dengan rupa manusia. Malaikat yang berupa seorang manusia sebagai hakim di antara mereka. Lantas hakim itu berkata, ukurlah antara dua negeri itu, manakah yang lebih dekat kepadanya, maka dia adalah untuknya. Manakala negeri yang dia nak tuju tu, mana dalam perjalanan tu, negeri yang dia nak tuju tu lebih dekat kepada dia. Dalam perjalanan tu sikit dia nak sampai kat tempat yang dia nak tuju tu. Mana negeri itu, maka ulama Nabi kata maka dia adalah untuknya. Lalu maka mereka pun mengukurnya dan didapati bahawa yang hampir kepadanya ialah negeri yang dituju. Lantas malaikat rahmat menyelamatkan rohnya, boleh selamatkan rohnya, bawa rohnya untuk mendapat nikmat
syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebut dalam riwayat yang lain lah, sebut dalam riwayat yang sahih, sama sikit lagi. Dalam satu riwayat yang sahih daripada Muslim, dia lebih dekat ke negeri yang baik. Mana jarak dia nak pergi ke negeri itu lebih dekat dah. Mana lebih dekat dah ke negeri yang baik sekadar sejengkal. Mana nak sampai ke negeri itu sejengkal dah. Nah, jauh dah daripada negeri yang jahat, jauh dah daripada negeri yang dia duduk tu. Lalu dia digolongkan menjadi ahli negeri itu. Dalam satu riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan negeri yang penuh kejahatan supaya menjadi jauh. Itu kehendak Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala lah, menjadikan negeri yang penuh jahat tu jauh daripada orang tu. Dan Nabi kata lagi, dan kepada negeri dan kepada negeri yang jauh daripada orang itu, dan kepada negeri yang penuh kebaikan supaya menjadi dekat kepadanya. Kemudian hakim memerintahkan, ukurlah di antara kedua-dua negeri itu, didapati bumi yang penuh kebaikan lebih dekat kepada orang itu sekadar sejengkal. Mana dia dah dekat dah. Maknanya negeri yang dia nak tuju tu dekat dengan dia. Mana negeri yang dia sudah jauh dah daripada negeri yang jahat. Mana dia sudah dekat dah dengan negeri yang baik, yang negeri yang dia nak tuju tu. Sekadar sejengkal. Lantas diberi keampunan kepadanya. Dalam satu riwayat yang lain lagi menyatakan bahawa dia bangun dengan condong dadanya ke arah negeri yang ditujunya. Maksudnya Tuhan menjadikan bumi tempat asal lelaki itu tinggal jauh sedikit, manakala negeri tempat yang hendak dituju itu menjadi lebih dekat baginya. Itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala boleh buat makhluk dalam mikir Allah Ta'ala yang berkuasa buat negeri yang jauh tu, negeri yang baik itu lebih dekat kepada orang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mana negeri yang banyak maksiat tu Allah Ta'ala menjadikan jauh kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran hadis ni, seseorang yang telah melakukan dosa sebesar mana pun masih berpeluang untuk bertaubat dengan menumpukan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mati ketika sedang berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan syarat-syarat taubatnya, walaupun belum selesai, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Malaikat rahmat dan malaikat azab sentiasa mengawasi perbuatan seseorang hamba Allah. Dan pengajaran yang keempat, seseorang yang berazam bersungguh-sungguh untuk membuat kebaikan akan diberi ganjaran pahala walaupun dianya belum sempat melakukannya. Pengajaran yang kelima, seseorang yang tidak mengetahui hukum hendaklah bertanya kepada orang yang ahli, yang pakar dalam bidangnya, bukan yang benar-benar mengetahui tentang bidang tu. Jangan tanya hukum kepada orang yang bukan ahli, orang yang kuat beribadat semata-mata tapi tidak ada ilmu. Jangan tanya orang tu. Kena tanya orang yang ahli, yang ulama, yang tahu dalam selok-belok ilmu agama. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak lah kalau ada salah dan silap ke. Minta maaf banyak-banyak.